Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita boleh sambung majlis ta'lim ikhwan. Hari-hari cuti ni hari pekerja. Kata orang tak boleh sambut hari pekerja, kata orang, wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak tahu. Kita baca Ahkamul Janaiz, kitab Ahkamul Janaiz, wa bida'uha. Ahkamul Janaiz wa bida'uha. Ini kitab berkenaan dengan fiqh jenazah menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ahkamul Janaiz. Ahkamul Janaiz bermakna hukum hakam yang berkaitan dengan jenazah. Wa bida'uha, dan perkara-perkara bid'ah yang berkaitan dengan dia, yang tak ada. Mungkin perkataan bid'ah tu sensitif sikit. Tapi maksud bid'ah di sini perkara yang tak ada kaitan pun dengan Ahkamul Janaiz, tak ada kena-mengena pun, tak ada hubungan lisan dengan Nabi pun, tapi dipermasukkan. Adakah? Kita kata ada. Apa contohnya? Nanti sampai bab dia kita bagi contoh. Ikhwan, buku ini ditulis oleh Syekh Nasaruddin Al-Albani. Nanti dalam mukadimah ni dia akan cerita macam mana dia boleh tulis buku ini. Cuba kita tengok dia punya pengantar penerbit itu. Dia tulis, dia bawa kepada kita Bismillahirrahmanirrahim. Dia bawa kepada kita khutbatul hajah. Tak payah saya ulang banyak kali, kita pun dah tahu dah kan. Cuma suka saya katakan hubungan ayat-ayat yang ada tu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hubungan ini dengan khutbatul hajah sebab ayat-ayat ni semua ayat-ayat yang mengingatkan manusia kepada hari bertemunya dengan Tuhan. Bekal yang paling besar adalah taqwa. Ayat bagi ingat pada kita supaya kita ini bertakwa kepada Allah dan kita ini dijadikan oleh Allah. Kerana ikhwan, satu daripada sifat agama Islam ni, dia suka menceritakan asal-usul kita. Dia suka bagi tahu asal-usul kita. Kenapa ikhwan? Supaya kita tak lupa diri. Banyak ayat-ayat Quran menceritakan asal-asal manusia. Satu daripada penyakit besarnya agama tak suka kena pada kita adalah sombong, takabur. Quran kata aba wastakbara wa kana minal kafir. Aba, sombong, takabur. Jadi untuk mentarbiah insan supaya tak sombong, maka Allah menurunkan ayat-ayat menceritakan asal kejadian manusia. Daripada mana manusia dijadikan, macam mana sifat penciptaan manusia,
supaya manusia ni rendah diri, sebab dia nak membawa satu amanah besar, nama dia ubudiyah kepada Allah, penghambaan pada Allah. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, aku melihat jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Aku pun pergi ke pintu untuk mendekatkan diri pada Allah. Bila aku sampai ke pintu ibadah, aku dapati manusia begitu sesak melakukan ibadah. Sampai pintu ibadah ni menjadi pintu yang begitu dikerumuni, sesak. Orang dekat diri pada Allah dengan sembahyang, dengan puasa, dengan sedekah, dengan haji, dengan umrah. Ibn Taymiyah kata banyak orang buat. Sampai pintu tu begitu sesak. Aku cari ikut ada pintu lain yang boleh membawa aku dekat pada Tuhan. Tiba-tiba aku berjumpa dengan satu pintu. Pintu ni, kata Imam Ibn Taymiyah, pintu ni langsung tak sesak. Dan tak ramai pun orang nak pergi tang situ. Aku pun pergi. Dan aku merasakan hubungan dengan Tuhan. Pintu apa? Ibn Taymiyah kata, aku mendekatkan diri pada Allah dengan pintu kerendahan, dengan pintu kehinaan. Ramai orang duduk di Arafah tapi dia sombong, dia lupa diri. Ramai orang buat umrah tapi dia lupa diri. Ramai orang semayang tapi dia lupa diri. Aku masuk mendekatkan diri pada Allah dengan pintu yang tak sesak pun, iaitu pintu kerendahan hati. Rasa kita ni rendah sangat depan Tuhan. Jadi ayat-ayat Quran banyak sebut asal usul manusia supaya manusia ni rendah diri, supaya diingat pada Tuhan. Dan hubungan dia dengan hadis tu, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hubungan dia supaya manusia ingat, supaya manusia tahu dalam dunia ni cuma ada satu petunjuk. Petunjuk tak ada, bukan kata 10, 2 pun tak ada, satu je. Dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Muhammad. Dan manusia kena tahu satu benda, wasyarral umur muhdasatuha. Apa dia? Semua jalan mendekatkan diri pada Allah yang direka, tak ada satu yang betul. Wasyarral umur muhdasatuha. Semua umur, seburuk-buruk umur adalah urusan muhdatsatuha, yang dia ada-adakan. Maksud ada apa dia? Tak ikut hak Nabi tinggal, cipta hak baru. Semua penciptaan baru setelah ada petunjuk Nabi, syar, kesemuanya adalah buruk. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, dan setiap yang diada-adakan itu nama dia bid'ah. Dan setiap bid'ah dia adalah sesat, dan setiap yang sesat dia dalam neraka. Atau tengok macam mana Tuhan tak suka kita, Tuhan tak suka kita tinggal Nabi dia. Tuhan tak suka. Sampai siapa tinggal Nabi dia, cipta jalan baru, Tuhan namakan orang ni orang yang sesat, dan Tuhan nak buh dia dalam neraka. Urusan buh dalam syurga neraka bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Kata Imam Ibn Kathir, di antara makna ihdinas siratal mustaqim, hidayah, di antara makna hidayah, kata Imam Ibn Kathir, ialah hidayah. Hidayah maksud dia petunjuk, kan? Salah satu hidayah ni adalah hidayah sampai ke syurga ataupun ke neraka. Pertunjuk manusia sampai ke satu tempat, itu adalah urusan Tuhan, bukannya urusan kita. Baik, setelah dia bawa khutbatul hajah, dia bawa pada kita ayat Quran. Dia kata amma ba'du, Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut walanabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah yang maha tahu, ikhwan. Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang ada nafas, itu satu terjemahan. Ataupun kullu nafsin, setiap diri pun satu terjemahan.
Ataupun kita ke kullu nafsin, setiap yang menyawa. Quran kata wa nafsin wa ma sawwaha, wa nafsin wa ma sawwaha, dengan setiap nafas yang kami sempurnakan dia. Maknanya setiap benda Tuhan bagi jadi, Tuhan sempurnakan dia. Itu satu tafsiran. Tapi kemungkinan kita kata kullu nafsin za'iqatul maut, ayat ini nak menceritakan tentang kematian. Ayat ini nak menceritakan tentang kematian. Maka kita katakan setiap yang bernyawa, setiap yang ada roh yang dijadikan oleh Allah itu, dia akan melalui proses roh itu nak dikeluar. Roh itu akan keluar, akan tinggal badan dia. Wa nabluukum bisyarri wal khairi, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Keburukan adalah satu ujian, kebaikan adalah satu ujian. Tapi Tuhan sebut dalam ayat ni dia akan uji buruk dulu baru baik. Sama dengan ayat fa inna ma'al usri yusra. Usri susah, yusra senang. Bila kata ujian dia mesti main buruk loh. Dia main tak bagus loh. Baru nama dia masuk dengan fitrah nafs manusia, jiwa manusia. Allah kata kami uji kamu dengan syar, sekurang-kurangnya dengan satu keburukan, wal khair, sekurang-kurangnya dengan satu kebaikan. Jadi satu orang kalau dia kata dia tak pernah dapat ujian dalam hidup, dia nanti kena. Mesti nanti kena. Satu, tak banyak pun satu dia nanti kena. Akan ada satu yang baik, satu yang tak baik. Ini agak umum. Ini agak Allah sebut bentuk ujian. Tapi yang selalu kita duk baca tu dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Itu lagi dahsyatlah. Kami jadikan mati dan hidup sebagai satu ujian. Di antara bentuk ujian yang inilah asyar wal khair, fitnah. Fitnah adalah ujian. Fitnah ni bukan fitnah Melayu. Fitnah Melayu kita fitnah dia benda dia tak buat. Fitnah dalam bahasa Arab bermakna cubaan. Satu fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana wa dunya, innama ana wa dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha." Nabi kata, apalah artinya dunia ni bagi aku? Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah sebatang pohon lalu pergi dan meninggalkannya. Hadis sahih riwayat Imam Ibn Majah. Nabi kata ma ana wa dunya. Nabi kata aku dengan dunia. Apalah aku dengan dunia ni? Innama ana wa dunya karakib. Aku dengan dunia ni macam mana karakib. Rakib bermakna orang yang mengendarai kenderaan. Istadhalla, yang mengharapkan zil, lindungan teduh. Tahta syajar, di bawah pokok. Matahari pukul pokok tu rendang. Aku ni karakib, pembawa kenderaan. Aku ni orang yang berjalan jauh. Cuma istadhalla tahta syajar, nak ambil teduh pokok tu saja. Hilang penat. Summa raha, aku teruskan perjalanan. Wa tarakaha, aku akan tinggalkan teduhan pokok tu. Kalau kita kata dari segi bahasa kita lah, dari segi tasawuf, saya suka pakai perkataan tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus. Apalah ada dengan bahasa, tapi bahasa menunjukkan menunjukkan bangsa. Saya cakap Melayu. Tapi saya kata saya Turki.
Orang gelak mampu buat min. Guni je pokok kuali Turki. Ada apalah ada dengan bahasa. Bahasa ada benda. Bahasa ada benda. Jadi dari segi tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, hadis ini sangat membersihkan jiwa. Wallahi hadis ini sangat membersihkan jiwa. Nabi sendiri bagi tahu macam mana dia memandang dunia, macam mana manfaat dunia diambil. Itu sifat hadis Nabi yang sahih. Dia tak akan menceritakan satu benda sampailah dia akan tunjuk hidayah daripada penceritaan itu. Pasal Nabi dah sebut dah, wa khairal hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Muhammad, cara Muhammad. Dalam hadisnya tu tengok bagaimana Nabi sucikan hati kita melihat dunia. Nabi kata dunia ni seperti mana dia bagi tahu diri dia rasul, dia kekasih Allah. Dunia ni macam mana? Macam mana karakib. Perkataan ka itu menunjukkan exactly, karakib, exactly. Nabi kata contoh dia seperti mana orang yang mengenderai satu kenderaan, istazalla tahta syajar, dia penat, bawa kenderaan tentu penat, jumpa pokok yang ada teduh, dia nak mengambil teduhan tu sat. Macam mana dia duduk di bawah pokok tu? Summa raha. Perkataan summa itu menunjukkan ada satu ahwal, ada satu kejadian berlaku. Dia duduk sat, dia turun daripada kenderaan dia duduk sat, dapat dah teduh tu hilang penat, summa raha. Ruh. Seruh kita, ruh. Pasal panggil ruh, pasal dia keluar. Kalau dia masuk tak boleh keluar, dia bukan ruh. Summa raha. Dia nak pi dah. Kita makhluknya ada ruh kan. Nama ruh tu. Pasal tu ikhwan, agama ni dia bagi kita kenal benda dengan nama. Apa Quran kata? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kami ajak Adam ni nama benda. Pasal apa sa'i, orang panggil sa'i? Kita kata apa lah nak cari hakikat sa'i? Nama tu dah habaq dah dia apa? Sa'i. Ni kita macam ni, kita berjalan. Jalan cara taktih kita, orang tua-tua kita ni buat ambil ya. Jalan. Yamshi maksudnya berjalan. Tapi kalau sa'i, yas'a, berjalan yang sifat jalan tu penat. Lawan. Sa'i. Yasin kata, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang daripada telah datanglah rajul, satu orang lelaki, aqsal Madinah, daripada pekan yang agak jauh, yas'a. Dia mai tu bergegah kepada kaum dia. Kenapa? Dia nak habaq jangan duk marah Rasul ni, jangan duk pukul Rasul ni, jangan duk bunuh. Maka dia mai tu nak habaq berita besar termengah-mengah. Kita sa'i Safa dengan Marwah. Bila kita sa'i tu, orang kata sa'i tu sampai relax ya. Kata penat? Tak penat langsung. Bukan sa'i lah. Sa'i bermakna penat. Kenapa? Hajar macam tu. Dalam hadis Muslim. Hajar macam tu. Lari sana, dia tengok terjungkak sana. Lari sana, tercungkak sana. Jadi bila kita jalan macam tu, sampai melahirkan penat. Sa'i lah tu. Kadang-kadang, kita kata, oh nak cari hikmah. Bila kita tengok bahasa yang agama perkenal tu, kerana agama ni ciptaan Tuhan, bahasa Tuhan perkenal, dia dah fitrah dengan kita dah. Kenal bahasa tu, kita boleh kenal rupa parah ibadat tu. Tapi masalah dia, bahasa Cina, kita dah pergi belajar dengan India. Kita apalah? Bahasa tu bahasa India, kita nak pergi belajar dengan Turki. Kacau. Bahasa Quran kena belajar dengan Rasul, kita nak pergi belajar dengan orang lain. Bukan mesti orang Arab menguasai bahasa Arab. Tidak. Saya ingat lagi satu profesor ustaz lah, nama dia Syekh Amar. Dia profesor dalam Nahu. Dia ajak, dia profesor ustaz lah. Dia timbang rumah kan, tidak dengar dia duk ajak ustaz lah. Boleh dengar lah, campur tak boleh.
Depa jenis high level makam 7 punya. Depa duduk mengaji tak boleh faham. Depa mengaji nahwu, depa nahwu hak tinggi ni, sanawi tinggi. Dia kata orang Arab sendiri cakap Arab tak ada nahwu, rosak nahwu dia. Dia kata ini bahasa yang indah, dia kata. Ya, bukan semua orang cakap Arab dia punya betul-betul. Tapi kalau kita belajar dengan hadis, kita tengok hadis, kita tengok ayat Quran, itulah bahasa yang paling indah, tepat penggunaan bahasa dia. Sampai Imam Ibn Taymiyah buat satu buku asin, buku berkenaan dengan nahwu, diambil daripada Quran. Bagaimana Quran perkenal nahwu, hadis perkenal nahwu pada kita. Quran, Nabi ajar pada kita macam mana kita kenal dunia. Tengok hadis tu, penggunaan bahasa dia. Nabi nak habaq benda yang sangat dipahami, daripada Arab kita kata tidak badui sampai kepada yang badui, yang agak moden dengan tidak moden, kampung ataupun ni bandar, boleh faham. Nabi buat contoh yang menarik. Nabi kata karakib istadhalla tahta syajar sumaraha wa tarakah. Aku akan pergi, aku akan tinggalkan pokok yang rendang ke yang apa, aku terpaksa pergi sebab aku ini karakib. Padang pasir ni orang hanya nak ambil manfaat dia saja. Maka apa penyucian jiwa di sini, ikhwan? Penyucian jiwa dia, Nabi bagi tahu dunia ni kita akan tinggal satu hari. Yang kedua, Nabi habaq apa? Nabi habaq ambillah dunia ni takat mana dia bagi teduh kat kita. Takat mana dia bagi teduh? Teduh maksud dia apa? Dia bagi kenyaman, dia bagi kita nyaman, selesa. Bila dia nak memberi tapi dia bertukar sifat daripada nyaman, dia mula nak jadi lain, jangan ambil. Sebelum dia tinggalkan kamu, Nabi kata kau tinggalkan dia. Nabi ajar sampai macam tu. Habis kalau macam tu Nabi ajar, kita nak pergi betapa tak mana lagi? Nak cari makna dunia. Kalau kita tak boleh faham daripada hadis Ibnu Majah ni makna dunia, yang sedang bagi tafsiran adalah kekasih Tuhan. Kalau Nabi cakap kita tak faham, sampai kita kena pergi pada tempat lain, satu benda kita boleh confirm di situ, kita tak ada iman. Kenapa tak ada iman? Nabi cakap. Nabi cakap awak tak faham ke? Kenapa Abu Talib tak beriman? Dia tak faham ke Nabi cakap? Kenapa Abu Jahal tak beriman? Dia tak faham ke Nabi cakap? Dia faham. Pasal apa? Pasal dia tak ada iman. Bukan pasal masalah bahasa. Kalau kita kata, iyalah hadis ni saya faham, tapi saya rasa kalau Nabi dia boleh ungkap bahasanya lebih mudah, saya ingat bagus sikit. Tapi ada syekh ni dia guna bahasa lagi mudah, kita kufur. Kita kufur kerana kita telah merendahkan Rasulullah dan meninggikan orang lain. Jangan main-main. Pasal itu kalau kita tak faham, kita kena belajar daripada hadis-hadis macam ni. Nabi habaq makna dunia, Nabi habaq makna zuhud, Nabi habaq makna wara', Nabi habaq makna dunia. Kau nak hidup macam orang lain tu kau punya pasal, tapi aku dengan dunia sekadar nak ambil teduhan, menghilangkan penat, letih. Sekejap lagi kenderaan aku pun dah elok, aku pun dah hilang penat, aku akan tinggalkan teduhan ni semua. Manfaat dia dah ada, tapi dah untuk orang lain, dah bukan untuk aku. Itulah sifat dunia. Hari ni dia bagi manfaat pada kita, besok dia bagi ke orang lain. Kalau kita harap dia untuk kita saja, kita akan kecewa. Hari ni dia berpihak pada kita, besok dia berpihak kepada orang lain. Pasal itu Quran ajak kita doa yang betul. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang kita nak ambil daripada dunia ni hanya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Daripada akhirat pun kita nak hasanah. Wa qina azabannar. Salah satu kewajipan seorang Muslim terhadap sesama saudaranya yang seagama ialah menjenguknya dan menyampaikan khabar gembira kepadanya. Jika saudara yang kita jenguk dalam keadaan sakit, kritis, maksud dia lorak lah kot, teruk lah tu, maka hendaklah orang-orang yang menjenguk mengingatkannya untuk segera bertaubat, melunaskan hutang dan berwasiat. Hendaklah mengingatkannya dengan lemah lembut agar orang yang sakit tersebut tak merasa ketakutan disebabkan ajalnya telah dekat. Ini sakit yang orang Melayu kata, orang tua-tua kata, sakit yang bawa petanda.
Cakap sakit gigi duk pergi suruh dia wasiat tak mana sabar. Orang bersin 2 kali kita abang wasiat tak lagi. Tak, ni sakit yang begitu gila. Begitu pula orang yang tengah sakit harus segera berusaha keluar dari kezaliman, memohon ampun dari berbagai kedurhakaan dan sentiasa berbaik sangka kepada Allah. Ikhwan, ini benda yang paling besar dalam urusan hubungan kita dengan Tuhan. Apa dia? Baik sangka pada Allah. Kalau yang ni tak ada, ikhwan, putuslah hubungan kita dengan Tuhan. Quran kata pada kita apa dia dalam surah Az-Zumar? Quran kata qul Quran kata qul li'ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Muhammad, katakanlah kepada alladhina asrafu, kepada orang-orang yang asrafu. Asrafu ni apa dia? Orang-orang yang melampau. Asrafu ala anfusihim, dia guna diri dia, hidup dia tu melampau. Dia buang boros dengan umur dia, harta dia, kesihatan dia, pergi habaq pada orang yang melampau ni. Orang yang melampau ni habaq apa dia? La taqnatu min rahmatillah. Sekali-kali walaupun dia melampau, dia jangan ada rasa putus asa daripada rahmat Allah. Maka di antara dosa besar, kata Imam Ibn Qayyim, adalah apabila kita cakap satu benda, orang yang dengar tu dia putus asa kepada rahmat Tuhan. Kita tanggung dosa yang besar. Besar dosa kita tanggung. Kita punya pasal dia tak mau jadi baik. Bahasa kita dia rosak. Nanti akan rosak amal kita. Besarlah sampai setara tu, ikhwan. Baik sangka kepada Allah. Baik sangka pada Allah. Allah pengampun, ya Allah pasti ampun. Allah pemberi, ya pasti dia beri. Supaya ibadah kita, doa kita, tawakal kita, dia tak putus tengah jalan. Tuhan tak memberi, kita yang tak nampak dia bagi, tapi dia sedang bagi pada kita sebenarnya. Banyak benda kita tak nampak, tapi dia wujud. Banyak benda duk ada, kita rasa macam tak dapat. Bila kita semak-semak, kita dapat. Kaya kah kita ni? Kalau ni sebah kaya duit dalam bank, tak kaya lah. Tak ada apalah, pok kaliau lah kita dapat ambil, oi. Kan? Tapi kalau kaya tu ni subah kepada diri kita ni ada benda berharga, ya Allah, kita kaya Tuhan. Kaya sangat-sangat. Kadang-kadang Tuhan dia tukar. Allah tadi katakan Allah uji kita dengan benda buruk, syar. Penyakit adalah satu keburukan. Macam doktor kita lah. Ada kena darah tinggi, alhamdulillah, sujud syukur. Ada tak ada doktor orang tu? Tak ada. Dia kena ditepuk dia, alamak, masuk kelak pula dia tu. Tapi iyalah, tapi yang baik sangka kita dengan Tuhan apa dia? Quran kata apa dia? Quran kata zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Pada perkataan la'allahum yarji'un, Allah bagi rosak darat, laut, semua punca tangan manusia. Kenapa Allah izin? Sebab Allah kata liyuziqahum, kami bagi mereka susah itu, la'allahum yarji'un, kami nak mereka kembali pada kami. Jadi hikmah daripada musibah tu, kembali tak kita pada Allah. Itulah kebaikan Tuhan. Apakah satu amalan paling baik kalau hamba tu kembali pada Tuhan? Sampai Nabi kata Allah Ta'ala lebih seronok daripada orang yang hilang unta di tengah padang pasir, lepas tu jumpa balik, daripada Allah lebih seronok daripada dia. Dia hilang unta tengah padang pasir, dia jumpa, dia punya seronok. Dia punya seronok tu, dalam hadis Muslim kata apa? Dia tersilap cakap. Dia kata, ya Allah, terima kasihlah, hanglah hamba akulah Tuhan hang. Tersilap cakap. Punya seronok. Kan biasa kita seronok silap. Walau dia tengok signboard tu minta kerja kan. Kelayakan tahan kena maki, berat 13 kati. Tu. Tapi bila dia seronok dengan interview tu, bila kawan tu nak isap okok, dia cucuh tak lepas, dia dapat okok tu, dia tanya pula kawan tu, rumah ni nak jual ya? Sila panggung kau ya.
seronok. Maknanya seronok. Allah lebih seronok daripada kawan yang hilang. Unta dan barang atas unta tu jumpa balik. Allah lebih seronok daripada tu. Sampai dia tersilap cakap, Tuhan tak kira satu syirik. Boleh kita kata, ya Allah aku Tuhan hang? Syirik. Tapi dalam bab ni tak kisah. Pasal Allah terlampau seronok. Apa lebih bila hamba tu kembali pada Allah? Bila hamba tu ingat Allah, baik sangka adalah benda paling besar hubungan kita dengan Tuhan. Sampai dalam hadis Qudusi riwayat Imam Bukhari, Allah suruh Nabi sebut pada kita, aku ni berdasarkan apanya hamba ku sangka pada aku. Apanya hamba ku sangka pada aku. Kerana itu ikhwan, baik sangka ni sangat diperlukan. Dalam apa keadaan sekalipun, kita jangan terasa lah Tuhan ghalib ke, Tuhan tak makbul doa kita ke, Tuhan tak. Allah Jalla wa'ala dengan kita, dia selalu akan memberi kebaikan pada kita. Mesti kita baik sangka. Bina baik sangka tu, iman itu dibina. Ingat kepada Allah Ta'ala, selalu beriman kepada Allah. Tambah kawan tu dalam keadaan sakit, bisikkan kepada dia baik sangka, kurangkan maksiat, beristighfar. Jika ajalnya sudah dekat, disunahkan kepada orang yang hadir di dekatnya untuk membimbingnya dengan mengucap la ilaha illallah secara pelan-pelan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Jika dia sudah meninggal, hendaklah kedua matanya dipejamkan dan sendi-sendinya dilemaskan. Agus, sendi-sendinya dilemaskan. Boleh layak ke? Waduh, apa lemah di sini Agus? Waduh, kau fikir aku penasaran Gus? Ya, relax. Kita bagi hilang lah kan. Tapi dengan syarat dia dah meninggal lah. Tengok nyawa dah buat siap-siap. Lagi meninggal senang dah, bagi nyawa keluar dulu. Serta mempercepatkan pengurusan jenazahnya selagi tidak ada kemaslahatan untuk menundanya. Mayat ni kita boleh tunda sekiranya ada maslahat. Sama ada maslahat untuk mayat atau maslahat untuk orang hidup. Maslahat maksud dia kebaikan yang tidak membawa kepada keaiban pada mayat dan kepada orang hidup. Kadang-kadang aib lah kan. Kata, apa dia kata ke adik dia? Cuba tengok, dia kata, nama kekanda berdua yang ayah anda sebut, nama adinda tak sebut langsung. Ini tanda adinda anak derhaka. Ingat Pak Amir? Kat mana tu? Pak Amir. Betul kan? Pasal apa? Pasal sebut pergi hospital. Bapak tak mau hospital, habis harta kena cancel. Jadi aib. Jadi kalau orang kata dia ni patutlah, aku perasan dia tak dan dia pada Pahang nak start kereta main memang tak dan. Kalau dia tak dan, dia tengok pak dia orang tanam, aku rasa memang petanda dia anak derhaka. Dan kalau tunggu dia tu boleh menghilangkan fitnah pada dia dan tidak mengaibkan mayat, tunggu saat. Tidak salah. Pasal maslahat. Pasal aib dia nak tanggung. Tapi kalau tunggu tak ada apa-apa, maka lebih baik percepatkan, takjil. Pada saat-saat itulah Islam melalui petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan hukum-hukum yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Dalam suasana inilah agama ajak kita hukum hakam. Antara lain tata cara memandikan, tata cara mengkafan, menyolatkan, mengubur dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan mayat. Agama datang sebelum Islam mai pun orang duk mati dah. Bukan kata Islam mai baru orang mati dah. Orang mati lama dah. Tapi cuma orang tak tahu pengurusan, tajhiz. Orang tak tahu nak kelola macam mana. Semua dengan cara sendiri, pandangan sendiri.
Saya pergi masa banjir hari tu, orang asli, rupanya doktor, dia tanam mayat tu, bagi berdiri, digantung di pokok. Dia bagi matahari naik kan, dia bagi menghadap, dia bagi kecut mayat tu. Kecut sungguh-sungguh. Dia buat macam tu. Dia kata, dia pun masuk Islam, kata, tu penghulu kampung tu kata kat saya, ni kalau kita lambat pergi tengok, digantung pula mayat ni. Walaupun dah Islam, lambat kita keluar dia gantung. Maknanya orang tahu satu cara kena buat kan, tapi orang tak tahu agama ajak macam mana. Agama ajak macam mana. Saya ada arwah muslimat yang cerita dengan saya pengalaman. Dia ambil apa itu jarum kan, dia tekan di tangan mayat ni, tekan. Lepas tu ambil telur rebus, bawa ke tiap mayat. Pasal mati mengandung, takut jadi langsiang. Dia kata, ya ke makcik? Kata makcik buat, makcik belajar pada Tok Bidan. Tok Bidan ajak. Orang dulu buat. Bukan dia tak bagi mandi mayat, dia bagi mandi, tapi dia tak tahu pengurusan. Sampai dia tak tahu hidup apa, mati apa, alam baqa' ni apa dia, barzakh ni apa dia. Dia sampai malaikat maut, malaikat munkar nakir ni, saya tak tahu lah dekat sebahagian masyarakat kita dulu, malaikat munkar nakir ni macam tak besar lah kerja dia. Pasal apa? Orang mati boleh balik mai jadi hantu. Malaikat buat apa? Dia mai habis malaikat gamaknya lah, malaikat tengok dia jadi hantu, malaikat pun belah. Kalau kita boleh faham lagu tu, munkar nakir ni buat kerja apa? Yang kata azab kubur kena balon mayat ketak. Antum kalau nak mencipta satu rasa kan, ni zaman jahiliah dululah, nak mencipta satu rasa macam mana yang kata ketakutan kan, sekali bila orang korek liang tu, antum baring sebiji macam mayat, tapi mata tengok ke langit. Antum akan nampak kedudukan liang tu seperti mana pintu yang nak ditutup. Antum boleh menjerit dan kena histeria. Cuba sekali. Saya buat ada dulu. Duduk masa orang korek sebelum mayat mai kan, kalau antum duduk berdiri, antum tak nampak kubur tu dalam. Tapi kalau antum berbaring ke sebelah kanan, kan kita baring sebelah kanan, kemudian antum daripada kanan tu antum cuba usyar tengok. Antum usyar tengok ke luar, antum akan nampak langit itu betul-betul rendah, dan antum akan nampak pintu terakhir. Antum akan nampak terlampau dalam kubur tu. Sangat mengerikan. Ni zaman saya duduk petapa dulu lah Pak Mik. Dia boleh terkejut, ya Allah ya Tuhan. Sangat terkejut. Kerana itu betul lah liang lahat itu, Nabi kata ummah terakhir kita kan, sangat mengisafkan. Kalau berani try buat, tak berani tak salah, boleh demam seminggu, boleh demam, tapi tak apalah, jumpa doktor minta ubat demam siap. Betul. Try tengok, budak-budak memang confirm demam, lemah semangat pun boleh demam. Tetapi antum akan nampak betul kehidupan kita memang penamat. Kita boleh mangkit, kita boleh teriak, kita boleh menjerit, ya Allah ni lah. Kita boleh duduk melengung dalam kubur tu. Betul ikhwan, agama datang mengajak pada kita. Bahkan Islam juga mengatur ketentuan yang wajib dilakukan oleh orang yang sedang sakit hingga ajal datang menjemputnya. Ketentuan untuk kerabat orang yang meninggal, ketentuan takziah, serta ketentuan ziarah kubur, semua agama ajak. Apa nak kena buat orang yang pasal itu pengurusan. Kita orang tu bila dah nazak, kita nak menguruskan dia balik bertemu Tuhan. Kita tak boleh cipta cara kita. Dia nak balik bertemu Tuhan, kena kembali kepada utusan Tuhan punya cara. Kita tak tahu apa nak jadi dengan roh dia, nak keluar macam mana. Kita wallahu ta'ala alamanya, Allah maha mengetahui. Kita boleh buat apa Nabi suruh buat. Apa dia? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Lain kita tak tahu. Tak tahu apa.
Tapi mungkin doktor adalah orang yang ada pengetahuan sikit lah, sebab dia boleh bagi tahu pada kita kan, kita pada pendirian dia tak apalah, tak payah nak pakai ubat apa-apa adalah, dia boleh recommend macam tu. Saya kata doktor ini sebahagian daripada makhluk Tuhan yang dululah orang duk kata macam mana kawan tu, dia ni tahu mati, dia tahu orang nak mati bila, ni Tok Wali tak. Kalau Tok Wali boleh tahu orang mati, doktor lah Tok Wali. Dia boleh saintifik, dia boleh apa, dia tengok tak apalah, dia kata Tok Sapi mana lah, duduk dekat-dekat sini lah, nak talkin-talkin lah, dia boleh apa. Mungkin orang tak tahu dululah, kawan yang daripada kata wali itu doktor juga sebenarnya, dia pun tak tahu, dia pun kata wali, oh dia boleh tahu orang nak mati. Macam pengalaman kan, kita pergi mayat Pakcik Zul kan, doktor juga bagi penjelasan, kita tahu nak pakai support apa, tu kan, nak pakai ke tak pakai ke, berapa peratus dia, macam mana, dia boleh habang. Dan kita kata Allah yang menguruskan hamba-hamba dia, ketepatan dia habang tu menepati tepat dia habang tu. Kita Allah yang menentukan segala-gala, tapi tepat hak dia habang tu sama dengan fitrah kepada ilmu yang Tuhan turunkan. Kena. Kalau kata ustaz ingat mati dengan doktor ingat mati, saya rasa doktor lah, mereka lebih mengenal Tuhan, jiwa mereka lebih takut pada Allah, sebab Tuhan tunjuk kata-kata. Nak tahu apa, nak tahu sakit, Tuhan ambil ilmu dia, Tuhan campur dalam pengetahuan doktor ni, dia tahu apa yang kita tak tahu. Tak tahu langsung kan, tak tahu dalam perut duk jadi apa, darah duk pam macam mana, tak tahu. Doktor boleh abang. Saluran jantung dia macam ni, tak sumbat macam ni, nak cucuk apa, masuk kot sini kan, yang jantung tu, dia boleh tunjuk, dia boleh ambil gambar, kita boleh duk tengok gambar kita balik. Macam mana dahsyat. Dan kalau kita nak tahu nilai nikmat yang Tuhan bagi kepada kita, tanyalah doktor, jangan tanya ustaz lah, semua bengong-bengong banyak, termasuk ada cakap ni lah tak erti. Tanya doktor, sebelah buah pinggang kita berapa nilai dia, tanya doktor. Ustaz tak boleh habaq. Kawan kita masuk hospital baru ni, batu karang, stone, adalah dia habaq kerah macam mana ke, dia nak cucuk tu, nak sedut ke apa keluar, 2 je batu karang, haduk tengah laut tu, dia boleh masuk main dalam perut kita tu, yang kena kapal pun kapal lingkup, dia duduk dalam perut kita, berkeluar je 13,000 pergi ni batu lancang ni kan, lam wai 13,000. Saya duduk dengar dia duduk cakap 13,000. Ikhwan, itulah Allah sedang dengan penyakit dia bagi, dengan ilmu doktor, sakit-sakit, tetapi kebaikan sakit ni apa dia? Tuhan sedang buat bil nilai kesihatan. Hang tengok, yang hang nak kata hang tak apa, hang tak dapat apa-apa lah, pasal kita ni sebah kepada retas kepala agung ni, kita tak ada 10,000, kita tak ada 15,000, kita kata miskin lah aku bagi hang rasa pundi kencing tu tak lepas mayang, tersekat pasal batu pi blok, batu tu blok, keluar sikit-sikit, setitik, 2 titik, keluar pun dengan darah, aduh tak leh, macam mana nak berkeluar, tak apa, dia masuk pipe itu, dia tarik macam mana, 13,000 Pak Amir. Kita ni, kita jenis perunguh kan, kita nanti pening kepala, 13,000 dajih lagi kita panggil, kita mau tanda-tanda kiamat kita panggil. Tapi kalau kita mau renung dengan ayat semayang, kita kata, ya Allah, adakah anak abang pada aku ni nilai kesihatan yang bagi ke aku kan, ni kah nilai dia ya Allah.
Orang yang tak ada tu nak kena tukar tu, kena tukar ni, tunggu penderma mana. Berapa cas lagi. Pasal Allah buat hospital ni betul-betul nak mengajak manusia nilai nikmat. Yang dalam surah Luqman Allah kata apa? Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah sempurnakan nikmat pada kamu yang zahir dan yang batin. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Sebagai manusia bangkit, dia bantah Tuhan, dia kata Tuhan tak adil, Tuhan begitu, tanpa ada petunjuk dan kitab yang menerangkan hidup dia. Dia demai mata lagu ni kita tak nampak kan. Pergi ke Dr. Razak tengok, kita kena buang selaput. Duk tengok kawan-kawan dah buang selaput, kata hak nipis-nipis berapa buang, hak ni berapa buang, hospital makin cantik, kepala agung pun makin elok lah. Oh dahsyat, Allah tarik satu, bagi nilai, bagi satu. Tapi kalau kita tengok daripada rambut sampai tapak kaki, ikhwan, kekayaan tubuh badan kita, kita lebih kaya daripada aset kerajaan Brunei. Kita lebih kaya. Nilai buah pinggang, nilai jantung. Sahabat kita mengaji baru ni kena jantung seorang. Apa yang dia boleh kata ke saya? Dia kata, saya satu je saya nak abang. Apa dia? Saya doa pada Allah supaya tak ada orang kena macam saya kena. Allahu Akbar. Siap ikhwan. Sembang Abali kita kena jantung 5 blok sana. Rock blok banyak, tak bawa lesen, rock tag mati. Dia buat rock blok banyak, dia blok. Abali kata kat saya, Ustaz, saya doalah kepada Allah, apa yang saya kena tak kena siapa-siapa Ustaz. Tak payahlah Ustaz. Jagalah jantung kita elok-elok. Jagalah, ini nikmat yang Tuhan bagi kita jaga. Tuhan tak pernah cas apa-apa ke kita. Dia bagi lah nikmat. Beranak-beranak tu bagi dengar, bagi tu. Dia bagi. Kan saya kata kawan kita yang jalan sengit-sengit, berapa duit habis. Rupanya doktor kata ayak telinga tak seimbang. Tu ingat jin. Jin kacau. Rupanya ayak telinga tak seimbang. Okeylah, ayak telinga tak seimbang, ada masalah kan. Antum bayang kalau hidayah tak masuk dalam perut kita, seimbangkah hidup kita ni? Agar memudahkan kaum muslimin dalam merujuk panduan yang besar tentang tata cara pengurus jenazah dengan penjelasan yang sahih mengenai permasalahan tersebut, maka alhamdulillah dengan izin Allah Jalla wa Ala, kami dapat menerbitkan sebuah risalah terbaru yang lengkap yang menjabarkan, jabar di sini maksud dia bahasa Arab, jabar, tampung, dia menampung pengurusan jenazah yang berjudul Fiqh Jenazah menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi risalah ini kami terjemah daripada kitab asal Arab Ahkamul Janaiz wa Bid'uha, karya seorang ulama besar, Imam ahli hadis Muhammad Nasaruddin Al-Albani. Di mana Albania ni? Negeri mana? Rusia lah. Rusia lah. Di situlah. Maka Albani itu adalah Albania. Dia orang sana. Wallahu ta'ala alam. Allah Maha mengetahui. Masa saya masuk ke Iraq, hari saya keluar daripada Iraq, dia meninggal. Di Jordan dia meninggal. Berita sebut dia ada kuliah, dia disiarkan dalam radio. Ni masa tu banyak saya dah tengok orang duk maki dia, saya pun tumpah maki sama. Saya maki orang ni seronok. Hari ni kita baca buku dia. Saya baca buku dia. Tahun berapa? Tahun 1999. Lepas 16 tahun kita baca buku dia. Orang yang pernah kita sumpah dulu. Pelik kan hidup kita ni? Pelik. Kenapa Izzat Tahir buat lagu kan? Aku benci, aku benci, aku benci, aku sayang padamu. Aku sayang, aku sayang, aku benci padamu. Tak gila kau punya lagu tu? Dia benci, 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 dia sayang. Dia benci. Izzat Tahir.
Tapi kalau tengok pada hadis pun ada juga hadis lagu tu. Nabi kita janganlah kamu benci satu orang mukmin tu 100%. Kerana barangkali kamu benci dia, tapi ada satu juzuk dalam hidup dia kamu suka satu masa nanti. Jadi okey lah juga lagu tu lah. 10% menepati sunnah lah, 10%. Faizar Tahir. Hebatlah, sekurang-kurangnya Albani dia lebih baik daripada kita. Sekurang-kurang. Dia bercakap agama diterima di peringkat dunia, worldwide orang kata. Kita nak lepas perai ni pun tak lepas-lepas. Apa yang kita nak buat perbandingan? Kita cakap dalam kampung kita pun suara kita tak lepas. Dalam negeri suara tak lepas. Jangan kata dalam negara kita. Tak lepas. Bukan kata suara, tauliah pun tak lepas. Antum bayang, tiba-tiba kita nak pergi kritik satu orang yang cakap dia dipakai dalam peringkat dunia. Kata Syekh Muhammad Hassan, kata Syekh Hassan, dia kata apa? Aku terserempak dengan Syekh Albani di Arafah. Dia cerita pengalaman dia serempak. Syekh Albani ada, ini Mufti Saudi yang bin Bas pun ada. Bila sampai dia pun nak sembahyang Zuhur di Arafah, Albani suruh bin Bas jadi imam. Kata Syekh Hasan, aku tengok bin Bas kata kepada Albani, ajaklah kami bagaimana sifat salat Nabi di Arafah. Kata Albani, kau lebih baik daripada aku. Dia kata, tak, aku tak tahu macam mana Nabi sembahyang di sini, tolong ajak aku. Albani jadi imam. Main kat kita Albani ke semua kita rimbuk habis. Kita tak tahu nilai, Risalah ini sangat penting dimiliki setiap Muslim yang ingin memahami pengertian umum serta lengkap dengan pengurusan jenazah secara mudah, terutama pada saat-saat tertentu seperti saat mengalami sakit atau meninggalnya salah seorang kerabat atau orang yang kita sayangi. Di saat seperti itulah diperlukan pemahaman tata cara yang benar dalam pengurusan sesuai dengan petunjuk Nabi. Menguruskan kehidupan ni sangat senang, tapi nak urus mengikut petunjuk itu yang masalah. Kita semua ada kepakaran mengurus masing-masing. Silakan. Kita berjalan sampai kampung, saya pergi bagi ada satu sahabat kita meninggal, dia pun ajak saya buat apa, batang ni Pak Mi, batang nyok kan, batang pokok pisang, batang nyok lah dah. Tempat bagi mandi tu dibuat daripada batang. Pandai dia potong, dia kapit, dia ambil batang pisang buat paku, tak jadi tempat bagi mandi. Tapi badan macam kita Pak Mit lengoh lah belakang. Kita nak kena duduk. Tapi sangat menarik. Orang ni bijak sana. Cuma apa yang orang tak tahu, nak jurus hayak sampai ke kaki, cara Nabi. Cara kita okey, kita tak ada masalah. Cara Nabi apa dulu, ini kita tak tahu. Nabi duduk sebelah tirai mayat anak dia kan Zainab. Nabi duduk kata pada Ummi Atiyah, mandikan dia dengan ayak, mandikan dia dengan 5, dengan 3, dengan angkanya lebih kau kehendaki. Jadikanlah kapok baru sidir campur dengan ayak pada akhirnya. Nabi duduk didik Ummu Atiyah supaya uruskan anak perempuan dia dengan baik. Ini yang kita tahu. Inilah kita kena belajar. Di antara petunjuk Nabi SAW dalam pengurusan jenazah adalah menegakkan ubudiyah. Dia kata di antara petunjuk Nabi dalam menguruskan jenazah adalah menegakkan ubudiyah. Apa dia? Menegakkan ibadah kepada Allah sesempurnanya mungkin. Jadikan kita punya ta'awun, bantu-membantu kita ketika jenazah itu bernilai ibadah sedapat mungkin. Kita bukan menega, kita bukan buat apa. Nilai. Kalau kita perlu cas duit, kita kata untuk zaman sekarang, kita tak ada duit, kita terpaksa minta pasal kita nak tolong pergi beli kain kapan. Kita hanya ambil duit dia, tolong pergi beli mai balik. Kita perlu minta. Kita nak start motor tak ada duit minyak, kita kata bolehkah bagi duit minyak sikit. Kita boleh minta, kita boleh ambil duit. Tetapi dia bagi ingat pada kita di sini, pastikan
pergerakan kita ke arah itu, nilai ubudiyah lebih tinggi daripada komersial yang kita buat. Nilai ubudiyah tu dominan. Tapi orang nampak kita ambil duit, tapi orang kata Masya Allah, ubudiyah dia kuat. Sampai hilang ubudiyah, nampak 2,500 pakej gangsa, pakej perak 3,500, pakej emas 4,500, siap dengan tahlilan 3 hari 3 malam. Orang pun kami rumah yang tak boleh panggil siapa. Nilai ubudiyah pelan turun, komersial pelan naik, maka habislah kan. Di antara petunjuk Nabi buat, yakni buat baik kepada mayat atau jenazah dan menyiapkannya untuk menghadap Allah dengan sebaik-baiknya. Rupanya mayat ni kita pergi mandi, kita nak hadap dia pada Tuhan. Apalah kita nak buat sangat dengan duit ni. Sampai hari itu kita pun nak orang buat kita sebaik mungkin hadap kita bertemu dengan Allah. Dilanjutkan dengan menghantarnya sampai ke tempat peristirahatan terakhir seraya memohon keteguhan untuk si mati. Semua itu merupakan perkara yang memang paling diperlukan olehnya. Selanjutnya di akhir bab bahasan inti dihuraikan beberapa amalan bid'ah seputar jenazah sebelum dan sesudah kematian, sehingga perkara-perkara yang haram pun dikerjakan. Semua itu bisa ditelah dalam risalah ini. Ujung daripada kitab ni, ya, ini bukan mukadimah Syekh Albani, tapi mukadimah daripada pencetak kitab ni. Dia kata di ujung kita akan tengok Syekh Albani menghuraikan benda-benda yang tak sepatutnya ada. Ikhwatul iman, cuba selepas daripada kandungan isi dia, untuk tengok bab yang pertama yang wajib dilakukan oleh orang sakit. Ini bab yang pertama. Tajuk yang pertama ni ada beberapa bab, hampir 12 tajuk-tajuk pendek. Bab yang kedua mentalkinkan orang yang sakaratul maut. Ada 23 bab. Bab yang ketiga yang dilakukan hadirin setelah seseorang meninggal atau menjadi jenazah. Apa kita nak kena buat? Dia dah jadi mayat dah. Kita kena buat apa? Nak baca Yasin dulu kah? Nak panggil orang masjid mai dulu kah? Apa kita kena buat? Ada satu bab. Bab yang keempat yang dilakukan hadirin terhadap jenazah. Apa kita nak buat dengan mayat ni? Bab yang kelima yang wajib dilakukan oleh kerabat jenazah. Adik-beradik mayat nak kena buat apa? Dia ada bab-bab di bawah dia. Keenam, bab yang keenam, haram. Yang haram dilakukan kerabat jenazah. Apa kita kena ingat? Bagi peringat, mungkin berlaku kematian dia tak perasan. Kita ziarah ni bagi ingat. Ada benda haram dia jangan buat, hindarkan. Bab yang ke-8 tentang bagaimana Nabi sebut pada kita mati husnul khatimah. Kita tengok orang mati husnul khatimah. Bab yang ke-9 pujian terhadap mayat. Ada kesan kita kepada si mati. Ayah Pin kan meninggal ya, umur 74. Kerajaan langit. Kerajaan langit dah. Kerajaan langit pun lena juga. Tapi Nabi tak benarkan kita cerca mayat, akan melukakan hati orang hidup dan akan menambahkan dendam. Nabi kata la tasubul amwat. Maka jangan cerca dia. Kalau kita rasa ada bid'ah dia buat, kita berkongsi bid'ah dengan menyembunyikan identiti. Sebutlah beberapa, kita rasa bid'ah adalah mungkar kan, kita kata supaya menjadi waiz kepada orang, tapi identiti kita rahsiakan. Itu saja, tak lebih daripada tu. Tak boleh lebih daripada tu. Kalau nak kata masa hidup masa hidup kata, supaya dia mendengar kata-kata kita, bukan masa mati. Dia dah mati, kita pergi ke dia, sesat rupanya no? Apa manfaat kata tu? Menyakitkan hati orang hidup, keluarga dia. Bukan semua keluarga untuk orang mati ni bukan semua jahat. Bila kita pergi mayat orang kapiak kan, kapiak rupanya no? Kalau keluarga dia dengar, ke depan hak mana nak dapat hidayah bukan urusan kita. Maka betul lah cara Nabi, la tasubul amwat, jangan kamu cerca mayat. Bab yang ke-10 kita akan jumpa memandikan jenazah. Ini cukup syok. Bab macam mana nak mandikan jenazah, kita akan jumpa pada bab yang ke-10.
Bagaimana nak mandikan? Situ dia bokmailah tajuk-tajuk yang menarik. Bab yang ke-11, bagaimana mengkafankan mayat. Bab yang ke-12, macam mana nak usung. Ni kita tak baca lagi tu buku ni, saja dua bab-bab lah. Tu pun dah 11.5. Dua bab-bab kan. Macam mana nak usung mayat. Usung pakai kereta. Kereta tu kena jalan melentir ke? Lentir bawa kereta mayat. Macam tu ke? Hadis kata macam mana? Kalau kita usung macam mana? Bab yang ke-13, solat jenazah. Macam mana solat mayat? Kita nak apa? Usalli ala hadza ka ala hazihi al-mayt ka? Maitah. Bab yang ke-14, bab macam mana nak pemakaman. Saya kata Pak Amir, saya minta maaf, saya kata ikhwan, sebahagian daripada kelalaian para ustaz adalah mereka tak mau pergi tengok mayat sampai tang kubur. Sehingga kan orang yang kendali kubur tu, dia sebenarnya tak tahu apa dia buat. Tak tahu apa. Ustaz kalau mai pun, ustaz-ustaz lokal di situlah yang cakap dia laku. Selagi tak kambuh dia tak mai. Dia duduk sembang. Ustaz kuliah malam ni di mana ustaz? Sekian. Baca kitab apa ustaz? Kitab sekian. Dia tak tengok. Dia hak nama Al-Fadhil ni, dia tak tengok macam mana mayat tu dia hadap ke kiblat, bagaimana rusuk dibuat, dia tak boleh. Saya kalau tengok, saya bukan orang situ, kalau saya kata dia akan jadi masalah. Macam saya ada pengalaman, saya tegur, hampir bertumbuk. Abang saya pegang tangan saya, bawa saya lari. Sebelum dia tu pukul hang, aku tu sedekah hang, dia kata. Hang kata jaga tak mulut hang. Saya kata tak apa, lain kali pergi mana tu saya bawa mulut, tinggal pejabat pos. Hang jawab, aku kata. Tak boleh tahan. Mereka melakukan mungkar. Mereka tak tahu apa mereka buat. Kita tahu, saya tegur. Dan memang berkelai tu kubur. Dan bila berkelai ni suasana yang tak elok lah. Pertama ustaz berkelai, yang kedua ustaz sunnah, yang ketiga memang ayat acak ni buat barang yang lagu tu. Yang keempat, suasana kesan kepada keluarga si mati. Tapi mata kita tengok dah tak boleh tahan. Tak boleh tahan. Pasal itu kesalahan itu, kesalahan besar. Kenapa kita tengok kawan yang biru penceriaan kubur ni, sepatutnya kitab ni dia baca tau. Kitab ni dia kena baca. Macam mana nak buat liang lahat, dalam dia macam mana. Kira-kira kita letak mayat tu, sebahagian daripada badan mayat tu duduk dalam parit yang kita gali tu. Dia bukan kita ambil pasir letak dalam keranda. Pasal itu nama dia syak ataupun lahat. Lahat ni kita boleh letak mayat tu di tepi rusuk tanah. Itu lahat. Tapi syak ni kita buat lubang tengah parit tu, dan kita letak mayat, lambung kanan dia masuk, dia tak akan ke kanan, dia tak akan ke kiri. Dan bila kita buat lagu tu, barulah kita letak keranda, barulah kita tutup dia, barulah kita kambut. Kalau keranda tu kita angkat pun, dia tak akan tergolek ke kiri dan ke kanan. Itu maksud syak. Tapi berapa ramai ustaz pergi tengok. Saya kalau saya tengok, saya tegur. Saya tegur tempat orang. Dah kita pendatang tak berapa halal. Tegur, awak karya mana? Masalah. Inilah satu jenayah yang dibuat oleh ustaz-ustaz. Pandai mengajar, hanya praktikal, bukan amaliyah. Praktikal semua ni jenis teori ni kan. Semua orang boleh ajar. Tapi jenis amaliyah ni, terjun pergi tengok. Pastikan kita ustaz, kita duk mengajar orang, masa mayat dimandi, kita suar muka tengok. Tak kala suar muka tengok lagu tu sampai bahadi malam tak boleh tidur jalan sorang-sorang macam hantu Cina tu. Merepek ustaz sampai sotong macam tu. Jadi ustaz apa macam tu? So, saya tak boleh mayat saya bahadi. Tak mana sangat anak bahadi. Nak pergi tengok, nak tengok dia jurayak betul tak? Dia buang najis mayat tu betul tak? Ke dia jolok getah sampai ke pusat kawan tu? Nak tengok apa yang Imam Syafi'i sebut dalam Al-Um. Kalau tak mau tengok Nabi pun tak apalah. Mungkin Nabi tak ada nilai sangat kat kita.
Orang lain ada nilai pada kita. Tengoklah orang tu. Cakap mereka orang tu lah. Tamu tengok juga. Sembang ustaz di luar ngongang-ngongang. Siapa bagi benda mayat? Dia telanjang mayat ke? Dia gosok macam mana ke? Tak tengok langsung. Nimteng Al-Fadil. Kerja besar-besar. Jawatan besar-besar. Nak tarik tauliah orang nombor satu. Tu merepek lah tu. Tapi praktikal langsung tak mau tengok. Kursus jenazah boleh dibuat macam-macam. Bila ada jenazah betul, pengurus lari. Yang bagi kursus tu lari. Tak mau mai pun lambat time sembahyang. Maka kenuri tu dia punya lama. Pasal tu kita kena usahakan ikhwan. Semampu mungkin kita buat. Pasal saya pernah korek liang ni Pak Mi, tak tidur 2 malam Pak Mi. Dia lenguh sampai bau ni lah Pak Mi. Dia rasa orang dayung nak tercabut tu. 4 jam, 3 jam kan. Pasal tu kalau orang korek liang bagi duit, saya kata halal. Saya pernah korek, saya tahu. Kita pun dah hampir jadi macam mereka. Daripada pakai jubah, lempak jubah, tinggal t-shirt pagoda. Cuma tak lempak t-shirt tu je. Lempak t-shirt tu, dia kata King Kong main pula saya kubur. Kan? Cuma dah jadi. Tak boleh pergi dah. Dia jam. Hopeless dah dia jadi. Nak pegang cangkul tu ketak macam Parkinson. Dia luka ni habis. Calak. Memang yang kena tanah keras kan. Itulah ni orang panggil pek hole lah, senang korek. Tanah lembut, okey. Tanah keras, menjawab kita. Dia pun ni kita bayar duit pun Allahu Akbar. Memang sesuai. Tapi bagi mandi mayat, pegang kain pun macam tu, koyak kain krek, gunting kain macam tu, tiba-tiba nak bayar sampai 200-300. Kenapa? Yalah saya bagi mandi mayat dia. Tu, pegang cangkul lagi teruk 4 jam. Mana ada orang mandi mayat 4 jam? Mau kecut mayat tu 4 jam bagi mandi. Kerja simple bayar mahal-mahal. Kerja yang teruk macam nak mampu bayar sikit-sikit. Tak adil manusia ni. Kesalahan siapa? Kesalahan para ilmuwan dalam tempat kita. Para ilmuwan. Tambah kalau mayat tu di rumah mayat, lagi tak mau masuk. Takut hantu ikut. Tapi bercakap akidah, yang berkuasa Tuhan, yang melihat Tuhan, cakap akidah, tapi mayat takut tengok. Apa punya darai duduk dah. Jenayah ini adalah satu jenayah ikhwan. Jenayah besar ustaz-ustaz buat. Boleh kata 95% ustaz buat. Tak mau tengok. Tak mau tengok. Bukan suruh berkeliling orang pergi tengok. Bubur name tag besar-besar. Saya ustaz. Jawatan saya tengok. Ni saya nak tegak. Siap ke siapa tak tahu lah yang urus mayat tu kan. Dia pun tak tahu nak buat ke mana. Semua hari ni mengambil skop, bubur pasir dalam keranda. Mayat dihapit dengan pasir, bukannya buat syak. Dalam kitab fiqh mana pun, Sabilal Muhtadin ke, Bughyatul Tulab ke, dia sebut syak atau lahat. Syak atau lahat. Syak atau lahat. Lahat lebih afdal daripada syak. Tapi nak buat tu kena tengok keadaan tanah keras ataupun tidak keras. Nanti kita akan tengok ikhwan pemakaman itu. Dan kita azam ikhwan, bila kita mampu mengubah sesuatu, kita ubah. Kita mampu ubah, kita ubah. Tak mampu, kita memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Lepas tu dia timai bab yang ke-15, bab takziah. Macam mana nak ucap takziah, perkataan takziah tu macam mana. Dia mai bab yang ke-16 yang bermanfaat untuk jenazah. Apakah benda yang bermanfaat untuk mayat. Dia mai bab ke-17, ziarah kubur. Macam mana nak ziarah kubur? Orang perempuan boleh ke ziarah kubur? Masa nak ziarah kubur nak pakai apa? Nak baca apa? Nak buat apa? Hari apa? Bincang. Kemudian dia masuk bab yang ke-18 yang haram dilakukan terhadap kubur. Apa yang kita tak boleh buat atas kubur. Dan dia mai bab yang ke-19 ni, amalan bid'ah seputar jenazah. Ini ditulis senarai lah. Bid'ah ketika mati, bid'ah sesudah mati, bid'ah masa bagi mandi, bid'ah masa usul mayat, bid'ah masa semayang, bid'ah masa tanam, bid'ah masa takziah, dan bid'ah ketika ziarah kubur. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ni semua ni ikhwan, dia bukan sebut saja, bahkan Syekh Albani di ujung ni dia akan ajak kita 7 ke 8 tanda untuk mengenal bid'ah. Sangat menarik. Dan yang terakhir, dia ada satu khatimah, satu penutup kitab. Di belakang tu dia sebut macam mana kesimpulan dia. Yang menarik, antum tengok muka surat sebelah tu, buku ini dia ada beberapa istilah-istilah seperti al-jarah wa ta'dil. Dia bagi istilah. Lepas tu dia habang apa maksud dia, penilaian umum terhadap seorang rawi yang meriwayatkan hadis atau asar dengan melakukan jarah, yakni negatif, pandangan negatif, dan ta'dil yang positif, dan dasar biografi ataupun penilaian pakar hadis tertentu. Bila sebut jarah dan ta'dil, dia bagi ini maksud dia. Bila kita mengaji, dia kata asar, apa makna asar, dhaif, apa makna dhaif. Hampir 30 tanda, 30 istilah. Jadi kita bila kita belajar dapatlah pengetahuan sikit-sikit, dia membantu kita. Bila sebut asar, apa dia, riwayat yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Memang ada istilah lagu tu, asar, khabar. Bila sebut dhaif, darjah hadis ataupun asalnya lemah, tidak sahih dan tidak pula hasan berdasarkan syarat tertentu. Bila sebut asar, dasar hadis ataupun asar yang polisinya satu tingkat di bawah sahih, ditentukan kerana daya hafalan perawi tidaklah sekuat perawi hadis hasan, namun tak sampai dianggap dhaif. Dia abang gharib, dia abang apa illah, dia abang apa jayyid, dia abang apa. Kita kenal lah satu dua hadis. Matruk. Apa makna matruk? Nombor 10, hadis yang padanya terdapat rawi dituduh berdusta. Hadis matruk juga hadis semisal palsu. Matruk, bila sebut matruk, perkataan matruk itu dia merujuk kepada masalah perawi. Sebut matruk, perawi dia masalah lagu ni, hafalan dia ada masalah. Apa makna matan? Oh, dahsyat ikhwan. Muka surat 1 ikhwan. Muka surat 1, ini sedikit muqaddimah daripada Syekh Nasaruddin Al-Albani. Ini muqaddimah dia yang awal. Dia memulakan dengan khutbatul hajah. Kemudian anda tengok di tengah tu, ini merupakan cetakan terbaru dari buku saya yang insya-Allah bermanfaat, berjudul Ahkamul Janaiz, yang menarik hati bagi pembaca, bermanfaat bagi pengkaji, juga bagi penuntut ilmu. Dia mengharapkan dicetak kali ini dilakukan beberapa perubahan. Ini kelebihan Syekh Nasaruddin. Bila buku dia dicetak, dia akan tengok balik, dia akan semak. Bila dia semak, dia akan memperbaiki buku dia. Seperti apa? Tambahan beberapa faedah di bidang ilmu, fiqh dan hadis. Pemindahan cacatan kaki dalam jumlah lebih besar ke dalam isi buku hingga langsung sampai kepada pemerhatian para pembaca. Bila cetak lagi, dia buat lagi memberikan perhatian khusus pada bahasan setiap bab baik menyangkut kata maupun huruf. Dia perbaiki buku dia. Perbaikan terhadap beberapa bahagian dirasakan kurang tepat. Ini merupakan yang upaya baik setelah saya menyedari kekeliruan tersebut. Anda tengok yang nombor 4 ni, dia tidak malu-malu nak mengaku kekurangan buku dia dan kesilapan dia buat. Tak tahulah ikhwan, kalau ada orang boleh mengaku silap ni, kita dahsyat. Kata saya tersilap. Kata ustaz silap, kita jegil tu. Tak kata apa lah, cuma tengok dia atas bawah je. Ajak orang. Dia memang silap pun. Jangan main-main. Nak mengaku silap. Bini kata kita silap, nak mengaku luruh misal. Macam semalam kan Ustaz Mak Melaya kan, mangkak dia rupanya lah. Saya tak pernah dengar kuliah dia, first time saya dengar mangkak rupanya. Dia tak kena kambing lagi. Yang akhir, bahagian akhir-akhir tu, sebelum ni, bahagian akhir-akhir tu dia kata apa? Apa Pak Amir? Dia panggil Abang Amir lah. Abang boleh panggil Pak. Oh,
Saya nak panggil apa Abang Amir? Kalau dia panggil Abang Amir, saya nak panggil apa? Dia kata senang kan petua jadi ustaz kan? Betul ya? Bila orang jawab, orang tanya soalan, petua jadi ustaz senang abang. Ada dua pandangan. Benda ni khilaf. Senang ya? Pegang tu je petua jadi ustaz. Sampai pada peringkat orang tanya, Tuhan ni ada tak ada? Khilaf. Satu pandangan kata ada Tuhan, satu pandangan kata tak ada Tuhan. Pegang mana-mana pun tak apa. Aduh ya Allah. Kacau dunia ni. Syak tu. Jadi yang keempat ni Albani, ada beberapa bab dia kata aku tersilap. Dulu aku mendhaifkan hadis tu, sebenarnya dia sahih. Disebut dengan ya Allah, betul kan? Sekarang orang cetak balik buku dia. Satu buku dia kadang-kadang 5-6 kali orang cetak. Orang kata tengoklah Albani ni, satu tak ada pendirian, kedua menunjukkan dia bodoh. Allahu akbar. Bukan dia bodoh, dia berjiwa besar, mengaku. Seperti imam-imam dulu kan, Ibn Hibban kata bila datang hadis Ibn Umar, hadis tentang kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil, Ibn Hibban kata dhaif, hadis ni dhaif. Riwayat Bukhari. Satu masa Ibn Hibban kata dahulu aku berpandangan dia dhaif, tapi aku tersilap. Dia kata hadis ni sebenarnya sahih. Dahsyat Pak Mek. Saya kata apa? Saya kata tak ada kan? Tak ada, apa kali nak tanya? Dah ustaz itu, ustaz kata tak ada lah saja nak tanya. Berapa kali nak abang? Tak ada. Dah depa kata ada hadis. Depa kata, saya kata tak ada. Depa kata ada, depa kata ada, saya kata tak ada. Habis nak pegang yang mana? Mengaji dengan siapa? Mengaji dengan saya kan? Ikut cara saya. Dah ustaz, hadis ni depa kata dhaif. Satu saya nak abang, bukan tingkatan kita tau nak pergi mengaji hadis. Hadis ni satu tempat orang tu kena betul-betul punya hebat baru boleh mengaji hadis. Saya nak tanya, sebulan berapa kali tahajud? Tanya soalan tu. Kata tak ada. Kita ni lemah kan, kita kuat? Kita lemah kan? Sesuai lah kita ambil hadis lemah. Kita lemah. Betul. Sembahyang. Kalau nak ambil hadis sahih, kita kena kuat. Kena puasa tiap-tiap hari, kena tahajud tiap-tiap malam. Larat. Kata tak larat. Tak larat. Sesuai lah hadis dhaif. Lepas tu baru ulama susun siap-siap. Sampai kawan cerdik sikit. Ustaz, saya kuat menipu. Sesuai lah hadis palsu. Sesuai lah awak. Saya awak kuat menipu. Awak hadis dhaif pun tak sesuai pakai. Awak hadis palsu. Saya awak kerja menipu. Apalah nak jadi dengan kita kalau macam tu dia punya timbang tara dia. Nak mengaku tu susah. Jangan buat pasal. Albani boleh mengaku ikhwan. Membuat daftar isi dan dia cerita sikit. Ini muka surat ketiga. Ini dia punya apa ini? Mukadimah dia yang pertama. Ni pada 1412 Hijrah Pak Mik. Kita 1437 Hijrah. 25 tahun silam. Kita baru pegang hari ni. 12 Rabiul Awal. Kita hari ni, hari Khamis ni 27 Rejab kan. Kita 1437, 25 tahun silam. Baru kita sedang ada buku ni. After 25 years later. Bukanlah kita tak mengaji langsung, mengaji kan. Tapi kita mengaji cara berdalil. Cara dia berdalil. Baca satu hadis, bawa satu dalil. Baca satu hadis, huraikan kedudukan hadis-hadis itu. Cuba antum tengok muka surat 12. Muka surat 12.
Muka surat 12 kan. Perkara yang kedua tu kan, menghadirkan rasa takut terhadap siksanya dan mengharap akan rahmatnya. Dia buat main hadis. Hadis ni hadis Anas bin Malik. Lepas tu di bawah tu dia sebut diriwayatkan oleh Tirmizi dan sanadnya hasan, juga Ibnu Majah. Kalau Ibnu Majah, hadis ni riwayat Ibnu Majah daripada Abdullah bin Imam Ibnu Majah, Abdullah bin Ahmad dalam kitab dia. Abdullah bin Ahmad ni siapa dia? Anak Imam Ahmad. Dalam kitab dia, tengok muka surat kitab dia, muka surat 24-25. Ibnu Abi Dunya dalam kitab dia, jilid berapa, muka surat berapa, tengok dalam kitab Mishkah, hadis yang ke berapa, habaq hadis, habaq nama perawi, habaq nama imam hadis, dan selesaikan martabat hadis itu hasan. Kaedah tu yang kita jarang belajar. Kita tahu berapa banyak kaedah, tapi kaedah macam ni kita jarang belajar. InsyaAllah ya ikhwan, pertemuan yang akan datang kita akan tengok muka surat ketiga. Saya tak mau langkau satu pun. Kita nak tengok setiap perkataan Syekh Nasaruddin Albani. Setiap perkataan dia kita tengok, pasti kita baca buku dia. Lepas tu kita tengok pula cetakan yang berikutnya, iaitu pada 1388, kita 1437. Cetakan berikutnya dibuat dan dia perbaiki lagi. Dan dalam mukadimah ni seronok, sebab muka surat 7 tu dia cerita macam mana buku ini dia boleh tulis. Macam mana buku ni dia boleh tulis, macam mana dia tulis buku ni. Ada satu jenazah berlaku pada masa tu, dan kawan-kawan pun mai datang pada dia. Dia berkata, kenalah tuan, macam mana kita nak urus jenazah ni. Maka daripada situ dia menulis. Nanti kita akan baca. Wallahu a'lam. Ada soalan kah tentang bab ni? Ya, Mami. Budaya orang kita ni, kalau jenazah dia pasti tetap apa dah tidak. Kita dah kembali. Abang bertanya soalan tu nah. Mari kita tengok ada tidak ada. Bila berlaku kematian, mayat dihadapkan ke arah kiblat. Cuba kita tengok Ustaz. Oh, Pak Amir dah baca dah? Dah, baru baca sikit. Allah, Pak Amir. Saya Amir Oh, alhamdulillah Pak Amir. Ni muka surat 28. Betul Pak Amir? Yang tu ke Pak Amir baca tadi? Ya. Dia? Bab 15. Bab yang ke-15 Pak Amir? Ya. Masa Islam. Bab ke-15. Baca surah Yasin yang dekat orang yang menghadapkan ke arah kiblat. Bab yang ke-15 kan? Ya. Tajuk dia, hukum menghadap orang yang sakaratul maut ke arah kiblat dan membacakan surah Yasin untuk dia. Adapun membaca Yasin di dekat orang yang akan meninggal dunia dan menghadapkannya ke kiblat. Dia jawab dari segi ilmu. Kata dia tidak ada satu pun hadis sahih yang menjadi dalil atas hal itu. Tak ada dia kata. Orang yang buat, dia nak buat, dia punya pasal lah. Tapi dari segi ilmu, tak ada satu petunjuk sahih daripada Nabi. Bahkan Sa'id bin Musayyib menilai makruh menghadapkan mayat ke arah jenazah. Kenapa? Kata Sa'id bin Musayyib ni, dia kata, bukankah jenazah itu seorang Muslim? Dia dah ahli kiblat. Kenapa nak
nak hadap ke arah kiblat, pada posisi rumah yang kecil nak hadap juga. Kalau kita kata posisi rumah tu besar, kita kata tak ada susah apa, sajalah kita nak hadap saja-saja, tak ada ingat apa, kita kata tak apa. Tapi kalau ada masalah lain dan kita nak hadap ke arah kiblat tu menjadi seolah petanda mayat Muslim dengan mayat bukan Muslim, dia kata tak ada. Bahkan ada ulama besar lebih senior lagi daripada Imam Syafi'i, Sa'id bin Musayyab, dia kata bukankah mayat tu seorang Muslim, pasal apa nak menghadap kiblat? Dia dah ahli kiblat. Tu dia bawa ni, cuba tengok daripada Zur'ah bin Abdurrahman bahawasanya dia pernah menyaksikan Sa'id bin Musayyab ketika dalam sakit, sementara bersamanya terdapat Abu Salamah bin Abdurrahman. Sa'id lantas jatuh pengsan. Ini Imam Sa'id bin Musayyab ni dia pengsan, hingga Abu Salamah memerintahkan supaya memindah tempat tidurnya menghadap ke arah kiblat. Abu Salamah bin Abdurrahman tengok Tok Guru ni dah jadi macam tu, dia kata pada pandangan dia mungkin dia nampak lorat dah kot, dia kata kita hadap dia ke arah kiblat. Supaya memindahkan tempat tidurnya menghadap ke arah Kaabah kiblat. Dan ketika setelah sedap, Sa'id bin Musayyab tanya, rupanya dia tak jadi mati, dia jatuh-jatuh tu pingsan aja. Dia pun dia ingat dah lena dah. Dia bangkit. Bila dia bangkit, dia tanya, apakah kalian telah mengubah arah tempat tidur aku? Kata, selalu aku tidur bukan macam ni, pasal apa bagi aku kiblat? Salamah jawab, Salamah bin Abdurrahman ni dia jawab, apakah hal ini atas pengetahuanmu? Dia menjawab, ya, aku yang menyuruh mereka. Kata Salamah bin Abdurrahman, aku yang suruh dia hadap. Sa'id bin Musayyab pun menyuruh agar tempat tidurnya dikembalikan lagi seperti semula. Dia kata, ubah balik tempat tidur aku. Dan di situ, di bawah tu, dia kata tadi, bukankah jenazah tu seorang Muslim? Dia apa hal lagi kiblat-kiblat ni? Jadi ini dia kata diriwayatkan daripada Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Musannaf dengan sanad yang sahih daripada Zur'ah bin Abdurrahman. Asar ini asar yang sahih berlaku pada Sa'id bin Musayyab. Cuma orang kita tak pernah tahu adanya riwayat macam ni, dan tak pernah tahu betapa besar alimnya Sa'id bin Musayyab, dan kita selalu berpandangan lebih baik, bagus ya. Maka kita buatlah sesuatu yang kalau orang tak buat lagu tu, kita rasa macam hak mayat tak tertunai. Jadi alhamdulillah ada buku lagu ni, ada jawapan pada kita, ada sandaran. Ini tak perlulah penting sangat bab kiblat tu. Alhamdulillah. Boleh Abang Min? Alhamdulillah. Buku ni mudah ya kawan, kita duduk boleh baca, kita tak faham kita boleh berkongsi, dan kita boleh bersembang dengan orang. Duduk di rumah baca dengan anak-anak pun boleh. Dan sebelum kita baca kan, baca siap-siap macam Pak Amir buat tadi kan. Boleh baca. Rasa tak faham, notakan, kita boleh sembang. Tak mesti tunggu bab tu sampai baru kita baca dah. Baca, ambil tahu, bersembang, muzakarah bab ni. Buat kuliah kecil-kecil di rumah, bagi tahu pada kawan-kawan. Ini rojokan kita. Dan jangan simpan rojokan, bagi jelas rojokan kita. Macam Albani kan, setiap rojokan itu dia dedahkan. Di mana kita nak carilah dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah ni sebenarnya ikhwan, seorang daripada guru pada Al-Imam Al-Bukhari. Wallahu a'lam. Dia kaedah kita kata Syekh Utsaimin kata, bila kita ada buku baru, pertama kata Syekh Utsaimin, tarikh kita beli buku tu kena tulis atas buku kita. Bukan hadis, ni pandangan Syekh Utsaimin. Tarikh kita beli tu tulis. Kemudian tarikh kita baca tulis. Kemudian kita hitung tarikh kita khatam. Baru kita tahu berapa lama kita baca buku tu. Jadi
Hari ni 1 hari bulan kan. Kita tulis Pak Mik. Kita mula baca buku ni 1 hari bulan Mei 2016. Kalau ni berapa rejak kita? Besok besok 27 Khamis. Khamis 27. 23 Rejab. 23 Rejab. Nanti kita tengok bila tarikh kita habis, kita tahu lah betul. Tak nak habis. Jadi kalau kita masuk bab bagi mandi, bab kapan tak masuk lagi, kita kerja kita bagi mandi lah, jangan kapan lagi. Kita masuk bab tu. Wallahu alam. Baca ikhwan, baca buku ni, ada yang tak faham kita boleh sembang. Tak mesti tunggu bab tu baru masuk baca. Wallahu a'lam. Jadi kita punya kuliah duha ni minggu pertama tu tentu dah nah. Tentu dah. Hari Ahad minggu pertama. Hari Ahad minggu ketiga. Betul Abang Amin? Ahad minggu pertama. Kita punya kuliah duha baca buku ni. Dengan Ahad minggu ketiga. Kecuali ada pertukaran tu kita habaq lah. Stop. Tadi juga kan nak stop. Saya habaq dah. Buat tadi ayat.